Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Ikhwan Hanifi Muhammad, nombor metrik 1901074. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk, iaitu tentang tafsir surah Al-Anfal daripada ayat 15 hingga 19. InsyaAllah Ana sebagai pembentang pertama akan membentangkan ataupun mensyarahkan ayat 15 dan juga ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, yakni mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka, yakni mundur di waktu itu, kecuali berbelok ataupun mundur untuk menyiasat keadaan perang, ataupun hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah SWT, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Surah Al-Anfal ayat 15 dan juga 16. Jadi seterusnya kita pergi kepada syarhul kalimat. Kalimat syarah perkataan. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan ay taqaribtum minhum adanutum ilaihim. Maksudnya, apabila kalian telah hampir sampai kepada orang-orang kafir dan mendekati mereka. Seterusnya, fala tuwalluhumul adbar ay tafirru wa tatraku ashabakum. Maksudnya, janganlah kalian lari dan meninggalkan sahabat-sahabat kalian. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أي يَفِرُّ بَيْنَ يَدَيْ قَرْنَهُ مَكِيدَةً لِيَرِيَهُ أَنْ قَدْ خَافَ مِنْهُ فَيَتْبِعُهُ ثُمَّ يَكِرُّ عَلَيْهِ فَيُقْتَلَهُ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ نَصٌّ عَلَيْهِ سَعِيدٌ بن خُبَيْرٍ والسدي وقال الضحاك أن يتقدم أن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها. Maksud ayat ini, barang siapa yang membelakangi mereka, yakni mundur di waktu itu, kecuali mundur untuk menyiasat situasi perang. Maksud dia lari dari hadapan lawannya sebagai tipu daya, maksud sebagai helah atau strategi untuk menunjukkan bahawa dirinya takut, sehingga musuh itu mengikuti dia, kemudian berbalik dan membunuh musuh tersebut. Maka yang demikian ini tidak mengapa. Hal seperti ini telah dinyatakan oleh Sa'id bin Jubair dan As-Suddi. Ad-Dhahak juga berkata, iaitu mendahului sahabat-sahabatnya itu, mendahului sahabat-sahabat, kelompok sahabat-sahabat lain untuk memerangkap musuh lalu membunuhnya. Ayat seterusnya, au mutahayyizan ila fi'ah ay firrun min hahuna ila fi'atin ukhra minal muslimin yu'awanuhum wa yu'awanuhu fayajuzu lahu dhalik hatta walau kana fi sariyah fafirru ila amirihi aw ila al-imam al-a'zam dakhala fi hadhihi ar-rukhsah. Maksudnya, lari dari suatu tempat kepada kelompok muslimin yang lain untuk membantu mereka dan agar mereka pun membantunya. Maksudnya, lari dari satu tempat, lari daripada medan pertempuran untuk bergabung dengan kelompok muslimin lain. Maka situasi ini diperbolehkan dalam perang.
Situasi ini seperti apabila seorang muslimin berada dalam pasukan kecil, kemudian dia lari dan menuju kepada komandannya ataupun pemimpin tertinggi. Hal ini, situasi ini termasuk dalam rukhsah ataupun keringanan yang diperbolehkan. Maksudnya situasi ini bolehlah untuk lari daripada medan perang untuk bergabung dengan kumpulan muslimin lain untuk berperang kembali. Imam Ahmad berkata dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku berada pada satu sariyah, yakni pasukan ekspedisi dari beberapa pasukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang lari menghindar dan aku termasuk yang lari. Lalu kami berkata, bagaimana kita harus lakukan sementara kita telah melarikan diri dari medan peperangan dan kembali dengan mendapatkan murka. Lalu kami berkata, bagaimana kalau kita memasuki kota dan menginap? Lalu kami berkata, bagaimana kalau kita menampakkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin saja kita mendapatkan taubat, jika tidak kita pergi. Lalu kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum solat subuh. Maka baginda keluar dan baginda bersabda, siapakah orang-orang ini? Maka kami menjawab, kami adalah orang-orang yang melarikan diri. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak, kalian adalah akkarun, yakni orang-orang yang akan kembali lagi ke medan pertempuran. Dan Rasulullah mengatakan lagi, aku adalah fi'ah, yakni golongan kalian, dan aku adalah fi'atul muslimin, golongan muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan Tirmizi berkata hadis ini darjat dia hasan. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahawa lari dari peperangan dengan asbab ataupun dengan niat untuk bergabung dengan kumpulan muslimin lain dan kembali semula ke medan peperangan adalah dibolehkan dan termasuk dalam rukhsah keringanan perang. Seterusnya, faqad ba'a bi ghadabin min Allah ay raja'a min al-mu'rikah mashuban bi ghadabin min Allah Ta'ala li ma'siyatihi iyyah, iaitu kembali daripada medan peperangan bersama-sama kemurkaan ataupun kemarahan Allah kepada Allah SWT kerana melakukan maksiat kepadanya, yakni lari daripada medan peperangan dengan niat ataupun lari peperangan dengan sengaja, melainkan dua situasi tadi. Jadi dengan sengaja lari untuk larikan diri daripada peperangan. Dia bukan situasi pertama dan kedua tadi lah. Situasi pertama tadi dia lari untuk helah strategi dan untuk tipu daya musuh supaya musuh ikut dan untuk membunuh dia. Dan situasi kedua dia lari untuk bergabung dengan kumpulan muslimin lain. Selain daripada situasi ini adalah akan mendapat kemuliaan kepada Allah SWT lah. Hal ini selada dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 hal itu? Beliau bersabda, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali secara hak, makan riba, makan harta anak yatim dan melarikan diri dari pertempuran, serta menuduh zina wanita yang suci, yakni wanita yang jauh dari perbuatan keji dan beriman. Seterusnya, wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, ay wa dhalika ba'da mautihi wa intiqalihi ila al-akhirah wa hiya fi nari jahannam. Maksudnya, tempat akhirnya dan tempat kembalinya pada hari akhirat nanti ialah neraka jahannam dan buruklah tempat kembalinya. Jadi kesimpulannya, melarikan dari peperangan dibolehkan dan tidak anggap rukhsah selagi mana termasuk dalam dua situasi tadi. Pertama sekali lari untuk sebagai strategi dan helah tipu daya kepada musuh untuk melawan balik. Kedua, lari untuk bergabung dengan kumpulan muslimin lain. Dua situasi ini diperbolehkan dan dianggap sebagai rukhsah dalam peperangan dalam Islam. Adapun lari dengan sengaja dengan niat untuk melarikan diri,
adalah haram, sebagaimana hadis yang dibaca tadi. Itu saja bahagian ana. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muzammil bin Mahazanan. Nama metrik 190100785. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang tafsir surah Al-Anfal, iaitu ayat 17 dan 18. InsyaAllah ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita iz ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Yang mana terjemahan dia adalah maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Yang mana Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Dengan kemenangan yang baik, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini saya kemukakan 3 tafsir, iaitu tafsir Jalalain. Yang pertama iaitu yang berbunyi falam taqtuluhum, yang mana dia tafsir Jalalain menafsirkan maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka di Badar dengan kekuatanmu, iaitu walakinnallaha qatalahum, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka dengan melalui pertolongannya yang dia limpahkan kepada kalian. Wama ramaitu, dan bukan kamu yang melempar mata kaum musyrikin, hai Muhammad, iza ramaita, ketika kamu melempar dengan batu kerikil. Sebab sekali lempar dengan segenggam batu kerikil yang dilakukan oleh manusia tidak akan dapat memenuhi mata bala tentera yang begitu banyaknya. Walakinnallaha rama, tetapi Allah lah yang melempar dengan cara mengenakan lemparan itu kepada mereka. Hal ini sengaja dilakukan, dia lakukan guna mengalahkan orang-orang kafir. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an, dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dan kemenangan yakni anugerah hasanan yang baik, yang dimaksud adalah ghanimah, iaitu harta rampasan perang. Innallaha sami'un, sesungguhnya Allah Maha mendengar perkataan mereka, alimun, lagi Maha mengetahui tentang keadaan mereka. Tafsir yang kedua iaitu tafsir Ibnu Kathir, iaitu falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Maksudnya bukan kerana daya dan kekuatan kalian, yang mana kita boleh membunuh musuh-musuh dengan jumlah sangat banyak, iaitu sementara jumlah sebelahnya iaitu sedikit. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian mampu menakluk mereka, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, sungguh Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika orang yang lemah, iaitu dalam ayat surah Al-Imran ayat 123. Dan firman Allah bermaksud, sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan perang yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi congkak kerana banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Surah At-Taubah ayat 25. Yang mana Allah telah mengajar bahawasanya kemenangan itu bukanlah pada banyaknya sebelah pihak ataupun belah pihak yang lain, juga bukan kerana memakai baju besi dan peralatan. Kemenangan tidak lain iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang mana ayat lain lagi dalam tafsir Ibn Kathir, Allah berfirman, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama,
dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Maksudnya dialah Allah yang menjadi debu itu sampai kepada mereka, dan dialah yang menyebutkan mereka dengan debu itu, bukannya kamu. Yang mana Muhammad bin Ishaq berkata dari Urwah bin Az-Zubair berkenaan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wali yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Maksudnya agar orang-orang mukmin mengetahui hikmahnya atas mereka, berupa kemenangan mereka atas musuh mereka, padahal jumlah musuh sangat banyak, sementara itu mereka sedikit. Dengan demikian mereka akan mengetahui kebenaran Allah dan mensyukuri nikmatnya. Demikian juga Ibnu Jarir mentafsirkan innallaha sami'un alim, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya Maha mendengar dan mengabulkan doa, Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Dan tafsir lain yang saya kemukakan adalah yang mana tafsir ini menerangkan tentang apabila kalian telah memenangkan peperangan itu atas mereka dan kalian telah berhasil membunuh musuh, maka sungguhnya hal itu bukan semata-mata kerana kekuatan kita. Allah lah yang memenangkan mereka, dan dialah yang membunuh mereka dengan jalan memberikan kekuatan pada mereka dan menyupkan ke dalam jiwa orang-orang kafir itu rasa takut dan gemetar. Yang mana itulah kisah yang berlaku, yang mana wahai Rasulullah, bukan dirimu yang melakukan pada saat engkau melemparkan debu dan kerikil ke arah muka mereka sehingga membuat orang kafir itu gentar, tapi Allah yang melakukannya dan mereka gemetar dengan lemparan itu. InsyaAllah saya akan menerangkan sedikit tentang tafsiran dalam surah Al-Anfal, iaitu ayat 18 yang membunyi Dzalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Yang bermaksud, itulah kurniaan Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir. Yang mana di sini saya mengemukakan 3 tafsir, iaitu tafsir Jalalain, tafsir Ibn Katsir dan tafsir Qutubi. Yang mana tafsir Jalalain dia menyatakan pendapat iaitu Zulikum, iaitu itulah kemenangan itu suatu hal yang nyata, wa annallaha muhinu, dan sungguhnya Allah melemahkan, membuat tidak berdaya, kaidil kafirin, tipu daya orang-orang yang kafir. Tafsir kedua iaitu tafsir Ibn Katsir yang menerangkan, iaitu ini adalah berita gembira yang lain di samping hasil yang dicapai berupa kemenangan, dan bahawasanya Allah SWT memberitahukan kepada mereka bahawasanya dia melemahkan tipu daya orang-orang kafir di waktu-waktu yang akan datang dan memperkecil urusan mereka, dan bahawasanya seluruh yang mereka miliki berada pada kebinasaan dan kehancuran, dan hanya milik Allah lah segala puji dan semua perkara yang berlaku. Yang mana tafsir yang terakhir iaitu tafsir Qutubi yang mengatakan itu adalah kemenangan yang besar dan Allah Maha melemahkan tipu muslihat orang kafir. Demikianlah telah kita dapat bersama surah Al-Anfal ayat 17 dan 18, yang mana saya menerangkan 3 tafsir yang penting, iaitu tafsir Jalalain, tafsir Ibn Katsir dan tafsir Qutubi. Semoga dapat membantu semua yang mendengar. InsyaAllah sekian daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmi bin Muhammad Razi, nombor matrik 1801076. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung sambungan daripada ayat yang ke-18, iaitu ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum syai'an walau kathrat wa annallaha ma'al mu'minin. Yang bermaksud, jika kamu orang-orang musyrikin mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu. Dan jika kamu berhenti, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, nescaya kami kembali pula.
dan angkatan perang sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya pun, biarpun banyaknya, dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang beriman. Kita pergi kepada in tastaftihu, iaitu jika kamu orang-orang musyrikin mencari keputusan. Ayat ini adalah khitab kepada orang kafir Mekah ketika kamu minta kemenangan kepada Allah Ta'ala semasa kamu bergantung kepada kelambu Kaabah. Sebelum mereka pergi berperang menentang tentera Islam, Abu Jahal telah pegang kelambu Kaabah dan berdoa kepada Allah untuk memberi kemenangan kepada pihak yang benar. Mungkin ada yang hairan kenapa Abu Jahal berdoa kepada Allah pula. Memang musyrikin Mekah itu kenal Allah. Mereka tahu yang Allah itu adalah Tuhan yang telah menjadikan mereka. Cuma dalam masa yang sama mereka juga sembah dan berdoa kepada ilah-ilah yang lain, iaitu kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Sebab itulah mereka digelar musyrikin. Jadi kalau orang kita ni yang mengaku Muslim dan mengaku Allah itu Tuhan kita, tapi dalam masa yang sama ada doa dan buat ibadat kepada selain Allah, mereka juga musyrik. Oleh itu kita kena belajar apakah fahaman Arab Mekah waktu itu dan kenapakah mereka digelar sebagai musyrik. Ini penting kerana takut kalau kita tidak tahu, kita pun ada fahaman macam mereka juga. Dan memang kalau dikaji, memang ada banyak persamaan sebenarnya antara masyarakat kita dengan masyarakat Arab Jahiliyah itu. Dan Abu Jahal telah memegang kelambu Kaabah dan berdoa kepada Allah untuk memberi kemenangan kepada puak yang benar. Dia sangka puak dia yang benar dan puak Islam itu yang sesat. Itulah sebab dia berdoa begitu. Begitulah kadang-kadang orang yang sesat, mereka sangka mereka yang benar. Baik, kita pergi kepada faqad ja'akumul fath, maka telah datang keputusan kepadamu. Kalau pihak musyrikin Mekah memang memang hendak kemenangan kepada pihak yang benar, memang sesungguhnya telah sampai kemenangan kepada mereka yang berpihak kepada kebenaran. Allah telah mengabulkan doa mereka dan berikan kemenangan kepada puak Muslim, kerana yang berada di atas jalan yang benar adalah orang Islam. Mereka tak minta kemenangan kepada mereka, tapi minta pihak yang benar yang menang. Kerana mereka rasa Nabi Muhammad itu salah. Mereka kata Nabi Muhammad itu telah telah porak-peranda memisahkan anak dan ayah, menentang agama turun-temurun dan lain-lain lagi perbuatan Nabi Muhammad SAW pada ketika itu yang mereka tak suka. Oleh kerana itulah musyrikin Mekah sangka yang Allah akan berada pada pihak mereka. Baik, ayat seterusnya kita fokus, iaitu wa in tantahu fahuwa khairul lakum, dan jika kamu berhenti maka itulah yang lebih baik bagimu. Kalaulah mereka berhenti dari meneruskan pertentangan mereka kepada puak Islam, itu lebih baik untuk mereka. Hentikan perbuatan mereka itu kerana itu adalah kesalahan yang amat besar, amat salah lah. Baik, ayat seterusnya kita fokus, iaitu wa in ta'udu na'ud. Maksud ayat ini, dan jika kamu kembali, nescaya kami kembali pula. Allah beri ancaman sekiranya mereka kembali nak ulang juga nak lawan puak Islam, Allah akan bantu lagi puak Islam. Juga boleh bermaksud di sini, jika mereka kembali mengerjakan kekufuran dan kesesatan, nescaya Allah akan kembali menimpakan kejadian seperti ini kepada mereka. Walan tughni ankum fi'atukum syai'a walau kathirat, dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya pun, biarpun banyaknya. Angkatan tentera yang ramai bukanlah menjadi penentu punca kemenangan. Ada lebih-lebih lagi tentera musyrikin Mekah yang berfaham syirik itu langsung tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah. Kalau Allah hendakkan kekalahan dan kesakitan untuk mereka, mereka tidak dapat menghalangnya walaupun dengan tenaga ketenteraan mereka itu. Tak kisah berapa banyaknya mereka. Musyrikin Mekah telah berbangga dengan kekuatan ketenteraan mereka, sampaikan mereka sangka yang mereka akan senang sahaja mengalahkan puak Islam. Jadi Allah tempelak mereka dalam ayat ini. Ayat yang terakhir iaitu wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang beriman. Sebaliknya Allah akan memberi bantuan kepada puak yang beriman, asalkan mereka menjaga syarat-syarat peperangan.
Dan kalau mereka jaga syarat-syarat itu, Allah pasti akan beri kemenangan kepada buat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Itulah sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Mohon maaf di atas kelemahan. Apa yang baik itu daripada Allah, apa yang lemah itu daripada diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.